Ayo, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian hari ini agak tragis. Ini adalah penjara-penjara yang paling tragis ataupun perit di dunia. Ini bukanlah penjara biasa yang kita lihat. Contohnya, 2 orang banduan tinggal dalam sebilik ataupun sekurang-kurangnya 4 ataupun 8. Bayangkan di bilik penjara ini tinggal sehingga 60 sehingga 100 orang. Tidak lupa juga dengan keadaan sekeliling yang kotor dan bekalan makanan dan perubatan yang tidak mencukupi. Hari ini kita akan melihat antara penjara-penjara paling perit di dunia. 4. Penjara Haiti. Panas, busuk dan bising. Itulah gambaran yang diberikan oleh seorang wartawan media Unreported World yang membuat liputan di penjara ini. Saiz bilik penjara ibarat sebuah dom yang besar, hanya menempatkan 18 katil tetapi dihuni oleh lebih daripada 60 orang banduan. Antara yang menyumbang kepada kepadatan banduan di sini ialah ada yang dihukum tanpa dibicarakan. Waktu tempoh perbicaraan pun tidak teratur. Ada yang sudah berada di sini selama 10 tahun tetapi tidak pernah sekalipun dibicarakan. Dilaporkan lebih dari 80% banduan tidak pernah dibicarakan di penjara Haiti. Dibina untuk menempatkan 1,500 banduan, tetapi jumlah banduan bertambah dari tahun ke tahun sehingga ia mencecah lebih dari 5,000 orang. Makanan di sini dihidangkan 2 kali sehari. Ia adalah campuran tepung dan juga air. Kepada banduan yang tidak diberikan makanan oleh ahli keluarga, mereka terpaksa bertahan dengan menu penjara yang menyedihkan ini. Kepada banduan yang sakit pula, mereka tidak mendapat rawatan secukupnya. Dilaporkan setiap bulan sahaja pasti ada 2 ataupun 3 kematian dicatatkan. Ini semua berbalik kepada pengurusan daripada kerajaan Haiti sendiri. Proses mereka memenjarakan dan membicarakan orang sangat tidak teratur. Ramai orang yang tidak bersalah menjadikan keadaan penjara Haiti semakin teruk dari tahun ke tahun. 3. Penjara South Cotabato, Filipina. Penjara seterusnya terletak di negara jiran kita, iaitu Filipina. Polisi Rodrigo Duterte, bekas Presiden Filipina, untuk memenjarakan mereka yang disyaki terlibat dengan dadah tanpa bicara, membuatkan jumlah banduan di Filipina meningkat dengan sangat drastik. Disebabkan itulah, penjara-penjara di Filipina dipenuhi dengan banduan melebihi kapasiti maksimum penjara. Bilik penjara sangat sesak, satu bilik dihuni oleh 100 orang lebih. Disebabkan kapasiti yang melebihi jumlah maksimum ini, keadaan bilik penjara panas, berbau busuk dan kotor. Ada yang tidur di lantai, ada yang tidur di katil kayu bertingkat. Pada banduan baru, mereka akan diberikan tingkat paling atas di kawasan yang paling panas dan paling berbau. Pegawai penjara hanya mendaftarkan banduan baru dan menghantar mereka masuk ke dalam. Di dalam penjara pula ada seorang ketua yang juga seorang banduan yang diberikan kepercayaan untuk menyusun atur keadaan di dalam. Dialah yang menetapkan peraturan, menjatuhkan hukuman, memberikan habuan. Semua kuasa ini di dalam tangan ketua di dalam penjara yang dikenali sebagai El Presiden. Setiap malam mereka akan dikunci di dalam bilik penjara sehinggalah 12 jam kemudian mereka bebas untuk keluar dan mundar-mandir di sekitar penjara sebelum dikurung semula di malam hari. Begitulah rutin banduan di sini. Tempoh dipenjarakan setiap banduan tidak tentu dan tidak teratur. Ada yang sudah 15 tahun berlalu tetapi masih lagi belum dibicarakan. Kalau anda sangka penjara ini sudah teruk, anda silap sebab penjara seterusnya lebih teruk daripada ini. Membawa saya kepada penjara Antananarivo, Madagaskar. Di luar penjara, pegawai penjara akan bertugas untuk mendaftarkan banduan baru ataupun memastikan tiada siapa yang melarikan diri. Tapi tidak kalau di dalam penjara. Di dalam penjara, satu kumpulan banduan akan diberikan kuasa untuk menyusun atur peraturan kehidupan para banduan di dalam. Dengan erti kata lain, apa yang terjadi di dalam penjara terserah kepada para banduan. Keadaan penjara ni sangat sesak. Apa tidaknya, ia hanya boleh memuatkan maksimum 800 orang banduan. Tetapi sehingga hari ini, ia menempatkan lebih dari 4,000 banduan. Keadaan sekeliling penjara kotor, dikerumuni tikus dan kutu yang menyebabkan penyakit kulit mudah berjangkit di kalangan banduan. Keadaan di dalam bilik penjara pula
sangat tragik. Bilik penjara bagaikan sebuah dom yang panjang. Di hujung bilik mempunyai sebuah tandas yang kotor. Kepada mereka yang mempunyai wang boleh membeli ruangan katil, tapi kepada mereka yang kurang bernasib baik, mereka tidur mengiring di lantai berhimpit seperti ikan sardin dengan penghuni penjara yang lain. Pada setiap malam akan ada seorang penjaga yang akan memantau semua penghuni tidur. Selang beberapa jam, penjaga ini yang juga seorang banduan akan menepuk tangan membangunkan mereka yang sedang tidur untuk memusingkan badan beramai-ramai. Mahu ataupun tidak, mereka terpaksa tidur bersentuhan badan dengan banduan yang lain. Makanan pula, mereka hanya mempunyai satu menu, iaitu ubi kayu rebus. Inilah makanan setiap hari dan mereka hanya makan sehari sekali. Banduan yang bernasib baik, keluarga mereka akan datang menghantar makanan, sementara yang lain akan berlapar sehinggalah ubi kayu dihidangkan keesokan harinya. Kalau anda sangka penjara ini sudah cukup sesak dan perit, anda silap lagi sekali, sebab kita akan pergi ke penjara yang paling perit di dunia, iaitu penjara Gita Mara di Rwanda. Dibina pada tahun 1960 pada asalnya sebagai rumah kediaman pegawai British. Hari ini ia telah menjadi penjara yang paling sesak di dalam senarai ini. Sebelum kita pergi dengan lebih dalam lagi, kita kena lihat sejarah Rwanda. Rwanda adalah sebuah negara yang terletak di Afrika. Di sini pernah berlaku satu konflik rusuhan di antara tiga etnik utama, iaitu Hutu, Tutsi dan Twa, yang bertembung untuk merebut kuasa. Ini dikenali sebagai Revolusi Rwanda. Hasil daripada pertelingkahan ini, ramai yang telah dipenjarakan tanpa dibicarakan, menyebabkan penjara Gita Mara sangat sesak. Hari ini, ia menempatkan 7,000 orang banduan, melebihi kapasiti maksimum 1,300 orang banduan. Sudah cukup sesak, bukan? Tapi tidak standing beberapa tahun yang lalu. Semasa kemuncak Revolusi Rwanda, lebih daripada 50,000 orang banduan yang dipenjarakan di sini. Pada waktu inilah keadaan sangat sesak sehingga tiada ruang untuk baring. Ramai yang terpaksa tidur berdiri di kawasan yang kotor. Bekalan makanan pula tidak mencukupi, memaksa mereka memakan banduan lain yang telah meninggal dunia. Penjara ini sangat daif jika dibandingkan dengan penjara-penjara yang saya ceritakan tadi. Diceritakan tiada sistem perpaipan ataupun saluran air, membuatkan tanah penjara dipenuhi dengan kotoran manusia. Ini kemudian membawa kepada penularan penyakit. Bekalan makanan juga tidak mencukupi, begitu juga dengan bekalan perubatan. Dikenali sebagai penjara neraka di bumi. Itulah penjara Gita Mara di Rwanda, secara langsung menjadikan Gita Mara penjara paling perit di dalam senarai ini. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Di antara penjara ini, mana satu yang anda rasa paling perit? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Jangan lupa dengan kupi-kupi seram dan jangan lupa tengok video fakta lalu. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi Go, menarik setiap hari.